Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa da'awat jahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah taala dan kita bertemu di tahun kedua saya di sini. Alhamdulillah tuan-tuan, dan pertemuan kita ini mudah-mudahan pertemuan silaturahmi dan prinsip orang bersilaturahmi ini kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna akhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka tuan-tuan, kita hendaklah membetulkan di antara persaudaraan kita. Bukan orang dah 3 hari tak cakap saja, tetapi kita hendak memperbaiki selalu. Bagaimana cara memperbaiki? Iaitu tuan-tuan dengan tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi faedah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tahun lepas saya cerita bab apa? Cuba ingat lagi. Siapa dapat jawab, saya bagi duit ayam. Yang ada tahun lepas lah, tuan-tuan. Tak ingat dah tuan-tuan, pasal umur. Tahun lepas saya cerita pasal umur. Tahun ni saya tak mau cerita pasal umur, tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, kebetulan 10 malam terakhir. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, teringat saya satu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Dan ayat ni tuan-tuan memberi makna yang sangat-sangat besar kepada kita yang beramal. Apa makna dia? Yarfa'illah. Allah Ta'ala menggunakan fi'il madhi. Kalau kita belajar bahasa Arab, yarfa'u maksudnya mengangkat. Mengangkat, sedang mengangkat, fi'il madhi. Kalau bahasa Inggeris kita panggil present tense. Sedang mengangkat. Lepas itu, siapa yang Allah Ta'ala angkat itu? Alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan keseluruhannya. Walladzina utul 'ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nampak? Orang-orang yang diberi ilmu, ulama tafsir mengatakan diberi ilmu itu ialah ulama'ul 'amilin, iaitu orang yang alim dengan ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Nampak? Jadi Allah Ta'ala mengangkat ini, mestilah ada benda yang diangkat. Maksudnya martabat itu, darajat itu diberi dengan darajat, dengan jamak muannas salim. Asal pada perkataan darajat, bukan darajah. Darajah basikal, darajah. Yang kita sebut tuan-tuan kat sekolah, darjah. Anak orang darjah apa? Anak saya darjah 1. Darjah, darjah kan? Maksudnya tahap dia, pangkat dia. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 kan? Jadi darajat maksudnya beberapa darajat. Kata Imam Sayyuti dalam menafsirkan ayat ini, darajat itu sehingga 700 darajat, daripada 70 sehingga 700 darajat. Dan satu darjat kepada satu darjat itu selama 500 tahun perjalanan. Banyak tak banyak? Banyak. Yang ni tuan-tuan bukan khusus untuk Ramadan. Tetapi orang yang beramal dengan ilmu, orang yang beriman dan beramal dengan ilmu. Bila masuk dalam bulan Ramadan, orang yang beramal, orang yang beriman dan beramal dengan ilmu ini, Allah Ta'ala bagi darjat lebih daripada itu. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam menafsirkan hadis qudsi, mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li fa ajzi bih.
Wa ajzi bi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Dan akulah yang memberi, maka akulah yang memberi maka kepada akulah puasa itu, dan aku yang memberi ganjaran kepadanya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi dalam bab ganjaran ni, bulan puasa, bulan Ramadan, ganjaran itu berapa banyak? Lebih daripada apa yang disebut oleh para ulama. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya nak sebut dekat sini bahawasanya 10 malam terakhir ini hendaklah kita rebut peluang sungguh-sungguh untuk kita mempertingkatkan cabaran-cabaran kita ni melalui cabaran-cabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cabaran Allah Ta'ala yang pertama iaitu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita pahala yang berlipat kali ganda. Itu cabaran Allah Ta'ala pertama. Dekat dunia ni kita banyak cabaran dah tuan-tuan. Cabaran yang bagi peluang kepada kita untuk memenangi peraduan-peraduan. Banyak tuan-tuan dunia. Menangilah 100,000 cabaran bulan Ramadan untuk hari raya anda. Jawab beberapa soalan mudah. Dia bagilah soalan. Kereta ini dibuat daripada apa? Kita pun jawab, daripada besi. Bila hantar tuan-tuan, dia kata salah. Saya buat, kita hantar lagi. Hantar 3-4 kali hantar, tak benar-benar. Orang lain benar. Orang lain jawab apa? Dibuat daripada kertas surat khabar. Benar dia. Contohlah tuan. Benar pula dia. Allahu Akbar. Dia menyahut cabaran. Dapat dah semua? Dapat. Ramadan ni Allah Ta'ala nak bagi berlipat kali ganda pahala-pahala. Masya Allah tuan-tuan. Ni. Kalau bulan lain tuan-tuan kita baca Quran, satu huruf Allah Ta'ala bagi 10. Satu huruf. Tapi tuan-tuan dalam bulan Ramadan lebih daripada tu. Lebih daripada itu. Kata seorang ulama, sehingga tidak ada nombor nak kira dia. Jikalau diberi nombor pun tak boleh nak kira ganjaran di dalam bulan Ramadan. Yang kedua tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, cabaran Allah Ta'ala nak beri kepada kita apa dia? Iaitu penghapusan dosa. Nampak? Jadi kita tuan-tuan, bila main bulan Ramadan ni, mula-mula minggu pertama kita naik macam naik kuda slow. Ketung. Kan? Lagu macam Piramdi naik kuda. Kan? Teng ketung. Ada lagu Piramdi ada tu. Nam Jahannam. Kan Nam Jahannam. Ni apa ni, Do Re Mi. Dia kena halau dengan bini dia. Kan? Jatuh talak 3. Kan? Naik kereta lembu, bukan naik kereta kuda silap. Kan? Lepas tu tuan-tuan minggu kedua kita laju sikit, ketung. Minggu ketiga ni tuan-tuan kita kena laju sikit. Laju sikit. Seperti seseorang pahlawan perang yang sedang berperang meluru kepada musuh dia. Kena sungguh-sungguh tuan-tuan. Mata kena jegal sungguh-sungguh. Tak jegal. Terbelia dengan mengangkat sebilah pedang dengan penuh semangat tuan-tuan. Menunggang kuda. Cuba bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan semayang sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, qiyamul lail sungguh-sungguh, nak dapat apa ni Lailatul Qadar. Ni 10 malam terakhir. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kenapa macam tu? Kan? Sebab tu tuan-tuan, salah satu tuan-tuan, apa nama cara untuk tuan-tuan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan cara ini tuan-tuan disebut oleh Maulana Zakaria Al-Khandawali. Betul? Khandawali. Sahih? Dia kata apa? Salah satu dia apa? Kita ni nak dapat qiyamul lail ni, kita kena cerita ke orang. Kita kena cerita qiyamul lail tu macam mana. Sebab nak bagi semangat, cerita kat siapa? Anak dan isteri kita. Yang cerita kat orang lain, kawan orang kita, malam yang aku nak qiyamul lail, tengok-tengok dia tak main. Kan? Cerita kat anak bini, qiyamul lail ni macam seorang ustaz. Qiyamul lail ni ialah macam ni. Allah Ta'ala bagi. Cerita kat anak-anak dengan bini. Kan? Jadi bila kita cerita anak dan bini kita,
Dia orang memberi semangat. Kalau cerita kat kawan kita, aku Allah hang tak ada harapan dia muda ni. Hang tahun depan cerita sama. Tapi kita cerita kat anak dengan isteri ni, dia bagi semangat. Dia lain cerita dengan anak bini dengan kawan-kawan lain. Kita cerita pula sambil makan biryani kambing. Biryani kambing. Aku tengok orang hang biryani kambing, lain clear. Tapi kalau dia mulai clear pun tak ada, lain pun tak ada. Kan. Silap-silap headset pun tutup, lain tidak masuk. Kan. Nampak? Jadi masalah tuan-tuan dekat sini, kita sanggup tak sanggup menyambut cabaran untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kan? Sebab Nabi SAW sebut dah tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari, Nabi sebut tuan-tuan 3 hadis ini. Nabi kata apa? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lepas tu Nabi ulang balik. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lepas tu Nabi ulang, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuan-tuan, dia terasa kambing lagi makan tadi tuan-tuan tu. Mulai kambing tuan-tuan. Allah sedap kan. Sini kambing juga kan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh rasa kesungguhan dan keimanan, ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala tuan-tuan akan mengampun dosanya, diampun dosa yang telah lalu. Nampak? Siapa yang mendirikan, menghidupkan Ramadan, hadis yang kedua, dalam hadis yang kedua ini tuan-tuan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa hadis ini umum. Hadis ini umum. Jadi sebarang apa jua amal soleh yang kita buat dalam bulan Ramadan, selagi berbetulan dengan syarak, maka dikira menghidupkan Ramadan, maka Allah Ta'ala ampun dosa yang telah lalu. Barang siapa yang bangun dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, maka dia telah diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah tuan-tuan. Kata seorang ulama tuan-tuan, malam-malam Lailatul Qadar ni, kita kalau tak mampu buat sesuatu, contoh qiyamul lail, jangan kita tinggal kan amalan-amalan yang lain. Kita mampu sedekah je, tu tabung ada tuan-tuan, isi. Berbetulan kalau tuan-tuan betul kata malam ni Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan baca balik kitab Imam Ghazali kata apa? Puasa hari Isnin, Lailatul Qadar apa? Malam 21. Imam Ghazali kata. Tapi bukan muktamad. Itu pengalaman dia. Dia cuma bagi pandangan. Imam Syafi'i lebih kurang sama. Imam Syafi'i. Kalau muhaddisin, dia kata 27. Sebab berdasarkan hadis sahih 27 Ramadan. Tu. Tapi kalau ikut Imam Ghazali, kaedah dia malam ni. Malam ni. Saya petang tadi tuan-tuan tadarus Quran, tengah baca Quran. Khatam Quran. Bila khatam Quran, baca tengah Quran, duk tengok keadaan cuaca keliling-keliling ni. Orang lain duk baca, saya duk perhati-perhati. Duk rasa macam malam ni Lailatul Qadar. Duk rasa lah tuan-tuan. Lepas tu bila mana tuan-tuan tengah duk makan kambing, elok cantik tolak apa semua. Mai pula satu orang ustaz tua. Lama lah ustaz tua tu, ustaz lama lah tuan-tuan. Dia dekat 70 lah. Dia main jumpa saya, dia kata, kalau ikut kaedah ustaz malam ni dia tu pada ikut kaedah Imam Ghazali. Lepas tu baru saya teringat, sungguh lah, memang sungguh lah. Dia tuan-tuan, malam ni bulan Mei penuh suam. Nak qiyamul lail tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh nak bangun qiyamul lail, sedekah. Kata seorang ulama, kebetulan jika takdir Allah Ta'ala turunkan Lailatul Qadar pada malam itu dan engkau bersedekah, dia kata pada malam itu engkau telah mendapat Lailatul Qadar. Nampak tak tuan-tuan? Tapi bagi banyak sikit lah. Tuan-tuan, janganlah bagi sikit sangat. RM1 bagi. Kan ikhlas sungguh tuan-tuan tu. Tu ikhlas sungguh. Kan? Bukan kata bagi 100 itu tak ikhlas tuan-tuan, tapi memang betul-betul ikhlas sungguh. Bagi RM1 tu tak padan langsung tuan-tuan. Tak padan langsung. Ni sanggup ke tuan-tuan? Ni nak bayar aircon lagi. Komplain banyak tuan-tuan. Komplain cukup badai. Ni
yang ni tak boleh, yang ni tak bagus, yang ni tak ni. Ayat Quran pasal kalau letak belakang ni, lepas tu letak depan lah kita. Kat belakang kita duduk rukuk, sujud, kumpul beri kat ayat Quran belakang tu. Kata, dia komplain kok tuan. Ni bukan surah ni, surah tempat lain tuan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sahut cabaran Allah Taala untuk diampunkan dosa. Diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tuan-tuan masa mengaji Muqarraratul Adyan, perbandingan agama tuan-tuan. Syarah saya kata, dia kata kita ni agama Islam sangat berbeza dengan agama-agama lain. Contoh dia bagi perbandingan tuan-tuan ialah agama Kristian. Agama Kristian dia kata, agama Kristian ni kena pergi jumpa father. I buat salah, you tolong ampunkan dosa I. Father berdoa dekat Tuhan, kan? Wahai Tuhan, ampunkanlah brother ni, dia buat dosa, banyak dosa dia. Amin. Tuan. Lalu dia tanya father dia, how much I nak bayar dekat gereja ni? Dia kata, you letaklah tabung RM200. Kan? Tapi tuan-tuan, imam kita dah minta dah RM200. Ada dah. Tuan musi kita ada minta dah. Okey, tuan-tuan, seorang RM100. Jangan lupa bubuh dalam tabung tiap-tiap malam RM100. Tuan-tuan. Ni. Lamborghini lah cukup bulan dia pakai. Ni. Cukup bulan Lamborghini tuan-tuan. 2 bulan akan datang orang Lampung dah bubuh. Kan? Tak ada tuan-tuan orang minta duit. Tak ada. Tak ditetapkan berapa nak bayar. Allah Ta'ala tuan-tuan bagi pada kita nikmat, lepas tu pengampunan dosa lagi. Ada Allah Ta'ala minta duit pada kita, sekupang pun dia tak minta. Dia minta kita ni tuan-tuan taat pada dia. Taat pada dia. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Itu je. Mudah je tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala. Kan? Lepas tu pula main Ramadan, Allah Ta'ala main ampun dosa tuan-tuan. Apa dosa percuma saja kita main kata astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kita main minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, dan aku ada salah. Betul. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia suka orang sebut dia, nak sebut nama dia. Sebut banyak kali pun tak apa. Sebut banyak kali pun tak apa. Istighfar banyak kali pun tak apa. Tak jemu. Imam tuan-tuan istighfar 3 kali, 4 kali, lebih satu je komplain. Mak mana boleh sebut 4 kali, 3 kali. Cukup lah 3 kali. Pas bayang 3 kali imam jangan ambil 4. Marah imam. Kan? Allah Akbar tuan-tuan. Pelik pun tuan-tuan. Allah Ta'ala suka tuan-tuan. Tambah pula dalam bulan Ramadan kita sebutlah tuan-tuan, banyak nama dia. Kan? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Lepas tu pula tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang ketiga cabaran yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Sanggup tak sanggup tuan-tuan, sebenarnya dalam bulan Ramadan, Allah, ulama-ulama tulislah tuan-tuan kitab-kitab mereka ratusan tahun dulu, bahawasanya tuan-tuan, amalan yang kita buat hari ini ialah amalan para syuhada, para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam, dan para syuhada. Anbiya dengan mursalin kita tak sampai tahap tu lah tuan-tuan, tapi tuan-tuan kita boleh jadi syuhada. Sebab tuan-tuan kita nak minta mati dalam fi sabilillah, dalam berjuang. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana tuan-tuan lihat bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat. Kekentalan mereka ni tuan-tuan melalui tarbiyah rohani. Dan tarbiyah rohani mereka ini tuan-tuan ialah dengan amalan-amalan berpuasa. Pertama. Yang kedua, amalan apa? Qiyamul lail. Yang ketiga tuan-tuan, amalan apa? Iaitu membaca Al-Quran. Yang keempat, sedekah. Dan banyak lagi. Ini yang utama, 4. Kita tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, puasa dah siang hari, kan? Tarawih buat dah, tu pun 8 saja tuan-tuan. 8 pun dah kira banyak dah. Tu imam kata malam ni kita buat 20 dah. Tuan-tuan, tak puas hati. Habis 8 cak lekut. Cak lekut tu. Tinggal sama dah.
tinggal tu Bilal, tu imam. Itu jadi 3 orang zikir. Kan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa lah. Kan? Hilang habis semua dah. Allah leceh semua. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Tak apa hati. Nampak tak? Ni. Tapi bukan surah tu, surah tempat lain juga. Surah ni bagus, tuan-tuan. Buat 80 rakaat pun insya-Allah. Para sahabat tuan-tuan jadi pejuang. Mereka ni tuan-tuan bila qiyamul tarawih, tuan-tuan pada zaman Sayyidina Umar pergi tebang ke pohon kurma. Tebang tuan-tuan buat tongkat letak pun ketiak. Yang tak boleh jalan letak tongkat. Berdiri waktu malam qiyam. Dia pun tak mau duduk sebab orang duduk pahala dia separuh. Tuan-tuan nak sembahyang duduk boleh sebab sunat, tuan-tuan. Main sunat. Yang wajib saja solat fardu dia wajib diri. Hak solat sunat ni boleh duduk. Tapi Nabi kata ke Aisyah pahala dia separuh. Kalau satu dapat setengah dia tuan-tuan. Ni. Kalau kita sembahyang main-main bukan dapat setengah keluar ayat. Memang tak dapat apa. Nampak tak? Ni. Allah Rabbi tuan-tuan. Lepas tu pula tuan-tuan, apa nama ni, sedekah, baca Quran. Baca Quran tuan-tuan. Baca surah Al-Baqarah kita boleh 3-4 jam. 3-4 jam baca surah Al-Baqarah. Tapi bila baca Quran tuan-tuan, sejam saja tuan-tuan. Tadarus Quran, 1 juzuk, lama lah. Lama, tu pun ganti-ganti. Ganti-ganti, nak pusing sampai kat kita balik, lama. Kan, ada yang main tergagak-gagak. Palam, sama palam, tuan-tuan. Ini geng-geng tabat jadah ni tuan-tuan. Dia geng-geng tabat jadah je. Yang nak teror sikit geng sabihis. Itu ni tuan-tuan. Dia kalau betul-betul dulu dia geng tabat jadah, geng sabihis, geng al-atab. Tu dia. Kalau imam ni suka baca, nak jadi imam sabihis mesti punya. Sabihis mesti punya. Wadduha mesti punya. Kalau ustaz ni naik jadi imam, hal atar mesti punya. Tu geng hal atar, geng sabihis. Kalau imam ni tabat jada. Tu low class lah tuan-tuan. Ni. Tapi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila baca Quran kita baca lama pun dah muat. Bismillah 3 kali muat. Tuan-tuan. 3 kali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan. Bismillah. Cukup wala qalin 50 kali muat. Ya. Ni tuan-tuan. Orang selalu muat ni macam setan, jin dalam dia. Mai jumpa saya bukan. Tuan-tuan, mai saya katuk jin. Ni tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, amalan para syuhada juga apa dia? Iaitu tuan-tuan sedekah. Para sahabat tuan-tuan membina rohani mereka dengan mereka menyingkirkan dunia. Wa mal hayatud dunya illa al-mata'u illa mata'ul ghurur, kata Allah Taala. Apa dia tuan-tuan? Hak dunia ni mata'ul ghurur. Perhiasan yang sia-sia sahaja. Tak ada apa-apa. Jadi Abu Bakar bila ditanya kepada dia, apa yang tinggal kepada kamu ya Abu Bakar? Yang tinggal hanya kepadaku ialah Allah dan Rasul. Ya. Abdul Rahman bin Auf, satu orang yang sangat-sangat kaya. Ada ulama meletakkan 4 orang sahabat yang paling kaya. Di antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dia tuan-tuan, berniaga untung banyak semua, berlipat kali ganda, tapi harta dia semua untuk fisabilillah. Sebab tu tuan-tuan, apabila perang Badar, umat Islam waktu tu yang berperang 313 orang, orang musyrikin, ada tuan-tuan 1000 orang, mereka boleh menang. Kerana apa? Kerana rohani mereka kuat. Berkat rohani mereka kuat itu tuan-tuan, Allah Ta'ala beri pertolongan. Nampak tak tuan-tuan? Kita baru tuan-tuan, orang kata ni kita nak pergi jihad sabilillah ni kan, bayarlah sikit dalam RM50, tak jadi pergi RM50 tuan-tuan. Bukannya banyak pun, RM50 saja. Duit minyak aja. Allah Rabbi. Dekat 20 minit dah, setengah jam dah tuan-tuan. Kalau banyak-banyak, lagi banyak-banyak tuan-tuan nampak. Kan? Kita jumpa lain tahun lagi. Nampak tak? Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita akan menjadi seorang pejuang yang hebat. Dan kita akan berjuang dengan jalan ketenangan. Dan kita akan jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan jiwa kita tenang. Nampak tak tuan-tuan? Pejuang Islam ni tuan-tuan,
mereka telah menunjukkan bukti-bukti, para syuhada membukti-bukti bahawasanya Allah Ta'ala bagi kenikmatan berkat daripada amalan-amalan ini. Nampak tak? Sebagaimana Allah Ta'ala telah memuliakan mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kata bahawa orang yang berjihad daripada jalan Allah Ta'ala itu mati macam tu saja, tetapi bahkan mereka hidup di sisi Allah Ta'ala, tetapi kamu tidak merasainya. Nampak? Ni tentang kita nak jadi pejuang. Keluar pada ni kita nak jadi pejuang. Pejuang yang ada ilmu, pejuang yang betul-betul, tuan-tuan. Bukan pejuang yang membabi buta. Kan? Ni. Kita berjuang sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala nak menegakkan Islam. Islam di hati kita, dan Islam tuan-tuan kita nak bawa. Ni. Nak bawa supaya ketunjulan Islam itu menyerlah. Dan kita bawa imej Islam. Kita jangan bawa imej bangsa, tuan-tuan. Ni tak ada tuan-tuan pergi Eropah bawa kemelayuan. Takat seminggu lebih. Kan? Seminggu ya tuan-tuan. Tinggal dekat sana, telefon kamu, hello. Boleh cakap dengan bonda. Mother please. Mak dia ni siapa ni? Kan? Mak dia tidak kenal. Seminggu duduk tuan-tuan. Seminggu. Kalau dia duduk negara Arab, cakap Arab tak apalah tuan-tuan. Dia duduk orang putih, tu bawa bangsa tuan-tuan. Tapi kalau bawa Islam, bawa iman tuan-tuan, dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Sebab Islam itu di mana-mana tuan-tuan. Di mana-mana kita kena Islam. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah Ta'ala kata apa? Timur dan barat bagi Allah Ta'ala, timur dan barat, dan ke mana saja kita berada, hendaklah kita menghadapkan wajah kita, anggota kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena patuh, tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Barulah tuan-tuan kita akan mendapat ketenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Kan? Dia tuan-tuan main hujung-hujung ni tuan-tuan memang tenang sungguh. Tambah lagi hujung lagi tenang. Hawa Ramadan ni tuan-tuan tak tenang. Tak tenang. Main pula kalau imam tu tuan-tuan baca, setengah muka Allah dia rasa alat cukup panjang biasa. Main berlaku pula Allah. Kan? Tapi tuan-tuan bila di hujung-hujung tenang tuan-tuan. Pasal apa? Gema takbir di subuh hari. Dia ingat yang tu Allah. Ni tenang jiwa ni. Pasal apa? Ni malam ni nak balik raya ni. Nak balik raya ni. Allah, sungguh-sungguh. Tak balik raya lah. Balik tak? Balik tak balik? Okey tak. Balik rumah mantau. Dia faham lah. Faham tak? Tak faham. Alhamdulillah. Tak ramai orang Malaysia ni. Nampak tak? Jadi kita ni tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, mencari ketenangan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu para sahabat dia boleh tenang apabila tuan-tuan Nabi ajak fisabilillah, mereka berlumba-lumba. Bahkan tuan-tuan ibu ayah mereka berbangga, alhamdulillah anak aku jadi pejuang Islam. Nampak tak? Bukan alhamdulillah hujung ada pemoga. Okey yang ni alhamdulillah anak aku jadi pejuang tuan-tuan. Kita kena sebut macam tu. Ni tuan-tuan hasil tarbiyah Nabi SAW. Jadi Ramadan ni tuan-tuan, Nabi tuan-tuan bawa syariat dia, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada umat dia tuan-tuan. Apa ni Ramadan untuk tuan-tuan jadi pejuang-pejuang Islam yang hebat. Dan mudah-mudahan kita ini tuan-tuan terkenal di kalangan para malaikat kerana kesalehan kita, dan terkenal tuan-tuan di akhirat kelak kerana perjuangan Islam kita sehingga ketitisan darah yang terakhir. Nampak? Bukan askar saja yang ketitisan darah terakhir, tapi tuan-tuan biarlah kita jadi pejuang Islam sehingga ketitis darah yang terakhir, dan mudah-mudahan dikira kebajikan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dan seberat-berat tuan-tuan kebajikan. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah, kalau tak di dunia, di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tu tak ada lama